Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, baiklah, nama saya Adam Ilman bin Muhammad Syahimi, nombor matrik 057916. Hari ini saya akan membentangkan sedikit tentang Jam'ul Quran. Okey, pengenalan tentang Jam'ul Quran. Kata al-jam'u berasal dari kata jama'a yajma'u jam'an, yang bererti pengumpulan atau penghimpunan Al-Quran. Jam'ul Quran terbagi kepada dua. Yang pertama, Jam'ul Quran dalam erti hifzuhu, iaitu menghafalnya di dalam hati. Yang kedua, Jam'ul Quran dalam erti kata kitabuhu, penulisan Al-Quran semuanya, sama ada memisahkan ayat mahupun surah. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada Jam'ul Quran pada zaman Nabi SAW. Diturunkan secara beransur-ansur agar lebih mudah untuk menghafalnya. Baiklah, pada zaman Nabi SAW, pengumpulan Al-Quran terbagi kepada dua. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam dada. Baginda menghafal dan menghayatinya. Baginda membacakan kepada sahabat-sahabat supaya mereka dapat menghafal dan memantapkannya, yakni mengukuhkan lagi ingatan Al-Quran tersebut. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran dengan tulisan. Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa orang sahabat, di antaranya ialah Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Namun, pada zaman ini Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Seterusnya, kita beralih kepada zaman Abu Bakar. Pada zaman Abu Bakar ni berlaku satu perang, iaitu Perang Yamamah, dan ramai di kalangan para sahabat yang hufaz syahid akibat peperangan tersebut. Maka disebabkan itu, Zaid bin Sabit dipilih oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Al-Zalqarni mengatakan mushaf yang disusun pada masa itu hanyalah penulisan urutan ayatnya sahaja, tidak pada surah. Yang ni kiranya pada masa tu Al-Quran pada zaman Abu Bakar ni disusun hanya pada ayat saja, tapi surahnya masih tidak lagi teratur seperti sekarang. Baiklah, yang terakhir, pengumpulan Al-Quran pada zaman Uthman bin Affan. Penduduk Syam memakai bacaan Ubay bin Ka'ab. Penduduk Kufah pula menggunakan bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk lain menggunakan bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Dan disebabkan oleh perbezaan bacaan, maka berlaku perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Maka selepas bermusyawarah Uthman dan para sahabat, mereka bersepakat untuk menyalin semula mushaf yang ada pada Hafsah Al-Quran dengan menggunakan mushaf pada tangan Hafsah untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan tulisan dalam lembaran ditulis dalam bahasa Quraisy. Al-Zarkashi menjelaskan hasil kerja tersebut terwujud 4 mushaf Al-Quran. 3 di antaranya dikirim ke Syam, Kufah dan Basrah. Manakala satu mushaf Al-Quran ditinggalkan di Madinah untuk pegangan khalifah dan dikenali sebagai mushaf Al-Imam, yakni mushaf. Dan maka daripada zaman Uthman ni terkekallah Al-Quran tu sampai sekarang, yang dinamakan sebagai Raslam Uthmani. Okey, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.